Okey, jadi kita dah lihat daripada dua spektrum, iaitu satu, bila untuk kita memperolehi sistem, kita boleh bina sendiri on one spectrum. Dalam satu, the end of the spectrum, the other side of the spectrum ialah kita boleh beli. Kita boleh sama ada beli ataupun kita bina sendiri. Tetapi sebenarnya beyond spektrum yang pertama, di sebalik kita bina sendiri, sebenarnya ada satu lagi, iaitu dipanggil end user computing. Kalau dalam membina sendiri, kalau organisasi kita bina sistem sendiri, sebenarnya bukan user yang bina, tetapi satu pasukan khas. Biasanya untuk kita bina sistem, kita akan lantik satu project team, satu pasukan projek, dan pasukan projek ni biasanya di dalamnya adalah dia punya programmer, ada system analyst, iaitu orang-orang yang pakar dalam pembangunan sistem. Okey, tetapi user tu sendiri dia mungkin terlibat sekali-sekala, dia dipanggil interview dan sebagainya, tetapi bukanlah dia yang bina sistem. Tapi dalam end user computing ni, dia melibatkan orang yang membina sistem tu adalah user sendiri. Dia sendiri yang bina, dia sendiri yang menggunakan, dia sendiri yang mengawal sistem tersebut. Okey, jadi dia kata hands-on development, use, control ni semua oleh user, pengguna itu sendiri. Jadi dia lebih terfokus lagi berbanding dengan develop in-house. Kalau develop in-house, user dia terlibat tetapi bukan mereka yang membina. Okay? Tapi dalam end user computing, mereka sendiri yang bina. Jadi ada keadaan-keadaan dia. Secara umumnya kelebihan kenapa kita nak buat end user computing. Jadi advantages of end user computing ialah user creation, control and implementation. Jadi users decide whether a system should be developed and what information is important. Jadi user, pengguna tu sendiri yang membangunkan. Jadi pengguna tu dia tahu apa yang penting. Jadi dia sendiri boleh buat, dia boleh sendiri buat keputusan hendak bina atau tidak bina. Kalau dalam develop in-house tu, maknanya ada pasukan tertentu yang dibentuk untuk binakan sistem. Jadi user dia hanya apply, user hanya membentangkan kepada pihak management bahawa kami memerlukan sistem tertentu, maka pihak management yang akan buat pengurusan, akan buat keputusan hendak meluluskan permohonan tersebut, seterusnya melantik pasukan projek, ataupun mereka reject atas sebab-sebab tertentu. Kan? Jadi ada kemungkinan bahawa management akan reject, maka user dia tak dapatlah meminta sesiapa untuk bangunkan untuk mereka. Tetapi dalam end user computing, user sendiri yang develop, jadi dia tak perlu menunggu keputusan management, dia buat terus. Okey, dia buat terus dan dia tahu apa maklumat yang penting. Jadi tak perlu kepada proses analisa tu, boleh diringkaskan kerana tak perlu kepada interview, tak perlu kepada soal selidik, kerana dia sendiri bangunkan, dia tak perlulah soal selidik orang lain, kan. Seterusnya, system that meet users needs. Okey, oleh kerana dia tahu apa yang diperlukan, dia tahu apa bentuk data, apa bentuk output yang sepatutnya keluar, maka dia boleh nampak kelemahan dalam sistem yang dia sendiri bangunkan. Berbanding dengan kadang-kadang IS, orang sistem maklumat, mereka bangunkan, tetapi mereka mungkin tak berapa faham dari segi domain knowledge, okay, dari segi pengetahuan khusus berkenaan dengan bidang tersebut, mereka tak tahu, jadi mereka mungkin tak nampak kelemahan dalam sistem. Selain daripada itu, sistem that meets user need kerana tidak ada isu communication. Kalau dalam in-house development, perlu komunikasi antara pengguna, antara sistem analyst, antara programmer. Jadi kadang-kadang semasa komunikasi itu mereka tidak menyampaikan dengan sempurna. Jadi akhirnya sistem tersebut juga jadi tidak sempurna. Tetapi kalau dalam end user computing tidak memerlukan communication ni, sebab user sendiri bangunkan, maka tidak ada isu komunikasi. Maka bila tak ada isu komunikasi, maka user dia akan bangunkan exactly seperti yang diperlukan, maka sistem tersebut akan memenuhi keperluan dia. Ketiga ialah timeliness. Okay? Dalam in-house development, bila
bila projek dicadangkan untuk dibina, maka akan dilakukan cost benefit analysis, detail requirements and definition. Jadi proses sebelum memulakan pembangunan tu pun mengambil masa yang lama. Okey, proses planning, proses membuat feasibility itu pun ambil masa yang lama. Kan? Jadi projek tu lambat bermula. Tetapi kalau dibangunkan sendiri, maka tak perlu kepada cost benefit analysis. Bila dia rasa dia perlukan, dia akan terus buat. Nak detail requirement pun dia biasanya dia tak buat, hanya dia sketch sahaja supaya untuk dia punya own reference, dan dia akan terus buat. Jadi timeliness pun dapat ini. Apatah lagi red tape, iaitu tentang kelulusan. Okey, kalau kadang-kadang untuk timeliness ni, isu lambat adalah kerana proses membuat keputusan itu, proses untuk pihak pengurusan meluluskan bajet, meluluskan permohonan untuk sistem baru, dan yang itu tu dia ambil masa lama. Sedangkan kalau bangunkan sendiri, tak perlu melalui segala birokrasi tersebut, maka masa dapat dijimatkan. Selain daripada itu, dengan end user computing ini akan dapat freeing up of system resources, iaitu mengurangkan penggunaan sumber sistem. Okey, kerana mana-mana keperluan-keperluan kecil seperti ini, keperluan yang tidak begitu besar dibuat sendiri oleh user, maka keperluan-keperluan sistem yang lebih besar tidak terganggu. Okey, kerana user tidak mohon benda-benda kecil daripada jabatan sistem maklumat. Sebaliknya kalau dalam in-house development ni, maknanya kadang-kadang sistem tu bukanlah begitu besar, tetapi user perlu mohon, dan jabatan sistem maklumat perlu mengagihkan staf mereka untuk buat kerja pembangunan sistem yang kecil ini. Maka akibatnya sistem besar akan terganggulah, iaitu dari segi sumber. Kerana tenaga terpaksa diletakkan untuk pembangunan sistem-sistem yang lebih kecil ini. Versatility and ease of use. Jadi kalau ada perubahan kepada keperluan, maka dengan end user computing ni, pengguna tersebut dia boleh ubah immediately. Okey, tak perlu ganggu siapa-siapa, dia boleh terus buat dan dia terus implement the changes. Okey, jadi versatile. Sistem tu jadi versatile, mudah diubah, dan perubahan tersebut boleh dibuat dengan serta-merta, dan terus melihat kesannya. Jadi kalau begitu, macam lebih baiklah end user computing banding dengan in-house development. Namun begitu, end user computing juga ada dia punya disadvantage dia, kelemahan-kelemahannya. Antara ni ialah logic and development errors. Bila pengguna ni dia bangunkan sendiri, mungkin dia tidak cukup kepakaran, maka akan ada logic and development error, kesilapan logik, iaitu kesilapan berkaitan dengan programming dia, algoritma dia, ataupun development error, iaitu dari segi proses pembangunan. Inadequately tested application. Biasanya kalau end user ni dia buat untuk jadi saja, untuk supaya benda tu berjalan, tetapi dia less consider tentang kalau data yang salah yang dimasukkan, macam mana sistem tu nak handle. Jadi benda-benda macam tu kurang. Jadi bila dia kurang fikirkan tentang perkara tu, dia punya testing dia pun akan jadi kurang. Okey, jadi akibatnya mungkin sistem tu tidak begitu robust. Okey, sistem tersebut tidak dapat mengendalikan exceptional cases. Inefficient system, kadang-kadang mereka bangunkan sistem menggunakan kaedah yang lambat, kaedah yang tidak, ataupun kaedah yang tidak efisien, kaedah yang panjang, programming language yang panjang. Sedangkan kalau programmer mungkin dia tahu ada cara-cara shortcut. Okey, mereka boleh reuse code, mereka boleh gunakan balik code yang mereka, generic code yang mereka bina, kan. Sangat simple, katakan satu sistem tu dia nak tekan button save. Okey, jadi untuk programmer, mereka memang dah ada dalam mereka punya library codes untuk buat benda generik seperti save, open window contohnya, kan. Benda-benda macam tu mereka just macam ambil balik kod-kod yang lama. Tetapi kalau orang yang tidak experience, orang yang end user ni, bila dia bangunkan untuk tekan button save pun mereka akan buat kod lain, kan. Jadi tidak efisien akhirnya.
poorly control system, sistem yang tidak terkawal dengan baik. Jadi kadang-kadang user ni dia buat sistem tapi dia tak fikir tentang security. Okay. Jadi contoh yang saya selalu beri, katakan satu orang pensyarah, dia buat simple system, dia buat satu Excel document untuk key in markah, masukkan markah pelajar, markah projek, markah tugasan, kemudian markah final exam. Kemudian dalam Excel sheet tu dia akan calculate jumlah, daripada jumlah tu dia akan generate grade berapa untuk subjek tersebut, kan. Jadi pensyarah ni dia buat untuk diri dia sendiri, maka dia pun buat tapi dia tak fikir aspek keselamatan, kan. Jadi dia bawa dia pula save dalam dia punya pen drive. Kemudian pen drive tu dia bawa, tiba-tiba dia tercicir pen drive, kan. Kemudian ada pula pelajar yang terjumpa pen drive dan nampak, oh ni data markah, tapi markah ni belum keluar, mesti dia tak masuk dalam sistem lagi. Jadi dia pun telah orang ni dia telah jual data ni kepada pelajar lain. Jadi pelajar yang interested, iaitu pelajar yang mungkin grade mereka sendiri akan terkesan. Jadi pelajar yang beli tu dia dapat dia dapat data tu dan dia ubah supaya markah dia dapat grade A. Kemudian dia kembalikan balik pen drive tu kepada orang yang jumpa tu, dan orang yang jumpa tu tiba-tiba saja dia pun hubungi pensyarah, saya terjumpa lah cik punya pen drive, kan. Jadi pensyarah ni ambil dan gunakan balik, sedangkan dalam tu ada grade yang telah diubah suai. Okay, jadi kerana pensyarah ni dibangunkan satu sistem, ni sistem walaupun sistem yang simple tetapi dia adalah satu sistem juga, satu perisian. Jadi dia telah gunakan satu perisian yang dibangunkan satu perisian yang tidak ada kontrol, tidak ada kawalan, tidak ada security. Kemudian poorly documented system. Documented system ni ialah bila kalau satu-satu sistem tu dibangunkan, dia perlu ada dokumentasi, iaitu dari segi dokumentasi reka bentuk sistem, dokumentasi dari segi programming code dia perlu ada documented, iaitu perlu ada comment lah, maknanya dia kena describe apa yang dia buat. Tetapi biasanya end user ni bila dia bangunkan sistem dia sendiri, dia tak describe apa yang dia buat, tetapi dia buat saja. Dan later on bila dia nak bangunkan satu sistem yang lebih advance daripada sistem yang asal, bila dia tengok balik programming code dalam sistem asal, dia lupa ni untuk apa, yang ini untuk apa. Akhirnya dia terpaksa bina from scratch. Jadi itu adalah satu benda yang tidak efisien. Tetapi kalau IT department, memang orang-orang pakar dalam programming, memang mereka akan setiap kali mereka program, mereka akan sedia juga documentation. Jadi kalau mereka serahkan sistem kepada siapa-siapa dan orang lain nak upgrade, tapi bila mereka lihat dokumentasi, mereka akan boleh upgrade, tak perlu kepada reprogram balik daripada asal. Kemudian incompatible system. Jadi satu end user bila dibangunkan satu sistem, jadi sistem ni tidak boleh diguna pakai dalam sistem lain, dia tidak compatible. Redundant data. Kadang-kadang mereka menggunakan banyak penggunaan data yang sama, okey, berbanding dengan centralized. Kalau bangunkan secara in-house, iaitu melalui IT department, mereka tahu dah, oh data-data tertentu ni dah memang ada dalam sistem sedia ada, jadi kita tarik saja. Tapi kalau user dia sendiri nak bangunkan sistem, maka dia pula susah payah nak cari data yang sebenarnya telah pun disimpan. Okey, jadi redundant data. Kemudian wasted resources, iaitu tenaga. Bayangkan kalau setiap pensyarah ambil masa 5 jam untuk sediakan Excel yang boleh kira grade. Okey, macam sikit, kan. Sedangkan kalau dia nak minta kepada PTM, Pusat Teknologi Maklumat, untuk sediakan satu sistem untuk kira grade, maka PTM mungkin ambil masa 5 hari. Pensyarah ni ambil masa 5 jam saja sebab dia guna simple Excel. Tapi kalau PTM dia akan gunakan web based dan sebagainya, kan, penuh ada security dan sebagainya, mereka ambil masa 5 hari. Jadi nampak macam memang kalau hantar kepada PTM membazir lah. Tapi kita bayangkan, bukan satu orang pensyarah yang nak kira grade, tetapi ada 1000 pensyarah dari universiti nak kira grade. Jadi sebenarnya bukan 5 jam yang digunakan untuk sediakan dokumen Excel untuk kira grade, tetapi 5 jam darab 1000 pensyarah, iaitu 5000 jam. Okey, 5000 jam berbanding dengan 5 hari. Mana lebih
Kalau 5 hari, 5 hari darat 8 jam satu hari bekerja, kan, baru 40 jam. Kan, katakanlah dalam pembinaan ni melibatkan meminatkan sistem, mungkin melibatkan 3 staff, 40 jam darat 3, baru 120 jam. Berbanding dengan 5,000 jam pensyarah. Okey. Sedangkan 5,000 jam ni banyak pensyarah boleh buat publication, boleh buat research, kan. Jadi sebenarnya wasted resources. Itu bila setiap user dia bangunkan sistem dia sendiri, sedangkan apa yang dia nak bangunkan tu semua user lain pun dalam organisasi semua nak bangunkan sistem yang sama, tapi mereka masing-masing bangunkan sendiri, maka akan berlakunya wasted resources. Then increase cost. Okey. Dia ada kait juga lah dengan wasted resources tu. Bila banyak masa untuk itu, maka banyak pula lah masa yang dikorbankan, sedangkan itu ada melibatkan gaji, wang dan sebagainya. Jadi itu adalah increase resources.